Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dikasihi pegawai-pegawai masjid, seluruh ahli-ahli kuasa masjid Kampung Gontok Nasi, muslimin dan muslimat, ahli jemaah yang dihormati sekalian. Kaifa halukum? Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada malam ini sekali lagi terdapat beramal dengan amalan yang soleh. Saya mendoakan kita semua dipanjangkan umur dan limpahan kebaikan dan rezeki, diberi kejayaan dunia akhirat. Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Saya juga mendoakan agar Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada sahabat kita di Gaza dan Palestin, dan Allah hancurkan Zionis dan sekutunya dengan sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita masih dalam bab silaturrahim. Kita berhenti pada bulan yang lalu. Seterusnya Abu Ya'la berkata, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukashafatil Qulub ini. Abu Ya'la berkata, dengan sedekah dan silaturrahim Allah Ta'ala menambahkan umur, menolak kematian yang buruk, serta menolak segala hal yang dibenci dan dikhawatiri. Apa yang disebut oleh Abu Ya'la ini, dua amalan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba-Nya dengan ditambahkan umur, ialah sedekah dan silaturrahim. Sedekah ni sinonim bagi kita orang yang beriman, terutamanya kalau kita melihat keadaan masjid kita, bagaimana peranan orang yang bersedekah menghidupkan program-program masjid ini. Sumbangan hari Jumaat 4 kali Jumaat, di samping sumbangan-sumbangan yang lain, menghidupkan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli tan kuasa mendapat kelebihan pahala yang besar.
Kerana berperanan memakmurkan rumah Allah Ta'ala dengan aktiviti-aktiviti yang begitu banyak. Sebab itulah ahli jemaah dan jawatan kuasa memainkan peranan yang besar dalam kita mengauk sebanyak mungkin kelebihan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemurahnya orang Islam yang beriman ini. Bayangkanlah kalau tak ada sedekah. Hari Jumaat ada orang ada sedekah langsung. Bayangkanlah bagaimana aktiviti masjid nak dilaksanakan, dilancarkan. Masjid besar yang ada aktiviti banyak kegunaan menggunakan duit. Alhamdulillah sumbangan daripada orang ramai dapat menghidupkan majlis-majlis ilmu. Inilah kelebihan sedekah. Sebab itulah Abu Ya'la berkata, dengan sedekah dan silaturahim kita menghidupkan kekeluargaan ini bermasyarakat yang baik, dapat menambahkan umur menolak kematian yang buruk, su'ul khatimah, menolak su'ul khatimah. Allah kurniakan husnul khatimah. Inilah kelebihan. Banyak kalau kita bicarakan kelebihan sedekah, fadilat sedekah begitu banyak dalam kitab-kitab hadis. Di tempat lain Abu Ya'la berkata tentang seorang lelaki dari Khas'am. Orang itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda berada bersama sekumpulan sahabatnya. Dia bertanya, adakah yang mengaku utusan Allah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan benar. Ya, aku adalah utusan Allah Ta'ala. Lalu ia bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang sangat Allah sukai? Rasulullah jawab, beriman kepada Allah Ta'ala. Ini menjawab orang lelaki ini. Hadis ini jawab. Yang pertama, Rasulullah sebut beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah satu hadis Sufyan bin Abdullah bertanya, dengan satu soalan yang dia tak akan tanya lagi. Lalu Nabi kata, Kul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dengan iman pada Allah Ta'ala. Siapa aku matilah, mana beriman pada Allah Ta'ala. Mana kalau kita masuk Islam, siapa akan mati dengan Islam? Kita orang Islam, siapa akan mati? Lepas tu iman kepada Allah Ta'ala ni kita kena jaga. Bagaimana kita nak memelihara iman kita ni dengan amalan-amalan yang soleh. Jadi kita jaga. Ya Rasulullah, apa lagi? Rasulullah jawab, menyambungkan tali silaturahim. Nah, menunjukkan bahawa hubungan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Ya Rasulullah, amalan apa yang sangat dibenci Allah Ta'ala? Menyengutukan Allah Ta'ala, jawab Nabi. Syirik. Sebab tu Allah Ta'ala benci pada orang kafir. Sebab dia syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir, jangan bangga sangat. Mau hidup di dunia bolehlah buat apa saja. Di hari akhirat neraka.
Lepas orang kafir ni dia tak boleh baca Quran, bangga tafsir Quran, pelawak. Kalau mu betul-betul tafsirkan, mu beriman pada Allah Ta'ala, mu tak jadi kafir. Bila dia orang kafir, dia baca Quran, dah tafsir Quran, kemudian dia tak beriman, dia pelawak dengan Allah Ta'ala. Lepas tu Allah benci orang yang syirik pada Allah Ta'ala ni. Ya Rasulullah, kemudian apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala? Memutuhkan tali silaturahim. Lalu apa yang sebaiknya saya kerjakan? Kata lelaki ni. Rasulullah kata, musuh buat kebaikan, mencegah kemungkaran. Amal ma'ruf, nahi munkar. Ini amalan yang diperintah oleh Nabi SAW. Baik itulah sifat orang yang beriman, iaitu amal ma'ruf dan nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu suruh buat baik, cegah kemungkaran, beriman pada Allah. Ciri orang yang beriman. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman laki dan perempuan, setengah mereka menjadi pembantu pada setengah yang lain. Dan perkara menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Itu sifat orang beriman. Sifat kerajaan Islam pula, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Orang-orang yang kami perkukuhkan kedudukan mereka memerintah atas muka bumi, mereka mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah akan kemungkaran. Itu sifat orang yang beriman. Sebab tu Nabi sebut menyuruh kebaikan, cegah kemungkaran. Sebab orang yang kafir, orang yang munafik, dia suruh yang mungkar, cegah benda yang baik. Wal munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Munafik laki, munafik puang membantu antara satu sama lain. Menyuruh pada benda yang mungkar, cegah benda yang ma'ruf. Itu sifat. Sebab tu kita orang beriman ni beruntung bila kita suruh buat kebaikan, cegah kemungkaran. Daripada Al-Bukhari dan Muslim juga diriwayatkan bahawa seorang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sedang dalam perjalanan, ia mengambil tali unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, beritahulah kepada saya sesuatu yang dapat mendekatkan saya ke syurga dan menjauhkan saya dari neraka." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam lalu memandang kepada para sahabatnya. Setelah itu baginda bersabda, "Orang ini telah mendapat petunjuk." Seorang sahabat bertanya, "Mengapa begitu?" Baginda mengulanginya lalu menjawab pertanyaan orang itu, "Engkau menyembah Allah tanpa menyekutukan sesuatu apapun dengannya, mendirikan sembahyang, membayar zakat dan menyambung tali silaturahim." Dalam riwayat lain disebut, "Dan engkau menyambungkan tali silaturahim dengan kerabatmu." Ini jawapan kepada orang Arab Badui.
Apa yang penting? Yang pertama, sembah Allah Ta'ala. Tidak menyekutukannya. Kemudian sembahyang, zakat, dan menyambung silaturahim. Lepas tu kita tengok dalam sejarah Islam, antara peperangan murtad yang berlaku di zaman Abu Bakar As-Siddiq ialah lahirnya golongan yang enggan bayar zakat. Enggan bayar zakat. Sebab ini merupakan di antara jalan ke syurga. Bayar zakat ni. Sebab orang tak bayar zakat, neraka. A'udzubillahi min zalik. Dan menyambung silaturahim dengan kaum kerabat. Hubungan kekeluargaan yang hebat. Setelah orang itu pergi, Rasulullah SAW bersabda, jika ia berpegang pada apa yang aku perintahkan, nescaya ia masuk syurga. Allahu Akbar. Inilah kelebihan bila kita dengar cakap Nabi SAW. Kalau kita baca hadis Nabi SAW, Nabi ajar, tiba-tiba kita dah indah pun, kita dah layang pun, maka ia membawa kehinaan. Lepas itulah bila orang Badui ni tanya, beritahukanlah kepada aku sesuatu yang dapat mendekatkan aku ke syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Nabi sekarang satu persatu. Lalu Nabi kata, kalau orang itu berpegang pada apa yang aku perintahkan, nescaya ia masuk syurga. Allahu Akbar. Seterusnya Imam Ghazali sebut, melalui sanak yang baik, At-Tabarani meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala memakmurkan rumah satu kaum dan mengembangkan harta mereka. Akan tetapi dia tidak memandang mereka sejak penciptaan mereka kerana murka. Mengapa demikian ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Kerana buruknya hubungan tali silaturahim di antara mereka. Allahu Akbar. Ada harta, hubungan silaturahim tak comel, ada berhubung. Sebab itulah kita ni bila dikurniakan kemewahan dunia, jangan lupa pada keluarga. Jangan lupa orang di bawah kita. Ya, jangan kaya seorang. Tengok pada adik-beradik kita. Tengok anak beranak kita. Yang susah kena bantu. Jangan kita ego dengan kurnia Allah Ta'ala, lupa pada orang yang susah, terutama di kalangan anak beranak kita. Jangan ada dalam kalangan kita senang-senang kita buat apa susah-susah payah kita dapat, lepas tu dia pula nak bahagian itu. Ingat, harta yang ada kita tu ada asnah, bahagian asnah tu yang perlu kita keluar zakat dan seumpamanya. Maka Allah Ta'ala tak pandang mereka, sebab memutuskan silaturahim melalui para perawi yang thiqah yang boleh dipercayai. Cuma periwayatannya terputus. Ahmad meriwayatkan, barang siapa berkasih sayang, berarti ia telah diberi sebahagian daripada kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya silaturahim berjiran dengan baik dan berakhlak mulia dapat memakmurkan rumah dan memanjangkan umur. Allahu Akbar. Ini ajaran Islam. Buat baik kepada keluarga,
pada jiran, berakhlak mulia. Ini akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan anak-anak kita berkasih sayang. Tanggungjawab kita. Suami isteri mesti tahu tanggungjawab. Tahun depan kita baca bab hak suami, hak isteri pula. Mungkin kita akan menemui akhlak mulia yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Asy'ib Ibn Hibban dan Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" Banyak sahabat-sahabat bertanya pada Rasulullah. Banyak. Baginda menjawab, orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang paling baik. Menyambung silaturahim serta menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini orang yang paling baik. Bertakwa, sambung silaturahim, amal ma'ruf nahi munkar. Sebab bila orang itu bertakwa, ia akan jadi orang yang baik. Syekh Majdi Fathi Ibrahim sebut dalam Quran, takwa mau 3 pengertian. Pertama, takut pada Allah. Yang kedua, taat pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, tinggal maksiat. Allahu Akbar. Nah, tu orang yang paling baik. Tok Khatib nak suruhnya ahli jemaah ni hok mari sejid sembahyang Jumaat. Suruh jadi baik, pesanan takwa. Bahkan khutbah Jumaat batal kalau dak sebut ittaqullah. Sebab ia rukun khutbah. Tengok dalam Islam. Nak melahirkan orang yang paling baik, yang disukai oleh Allah Ta'ala, mesti bertakwa pada Allah Ta'ala. Bahkan Islam menjadikan sembahyang Jumaat khutbah dia kena sebut pesan takwa. Jadi baik, pesan takwa. Mana kalau khatib dah sebut takwa, mesti makmum kena tegur. Sebab apa? Mungkin akan batal khutbah. Yang pertama mesti alhamdulillah, puji Allah Ta'ala. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, selawat. Kemudian ittaqullah. Kemudian ayat Quran sikit, urang. Kemudian doa tu orang yang beriman. Itu rukun khutbah yang mesti kita ingat. Lepas tu bergaduh. Sebab tu jabat agama dia buat dah. Dia bekal khutbah tu cukup dah syarat dia. Walaupun khutbah pendek sekalipun cukup syarat dia. Cukup rukun dia. Dalam dia. Menyambung silaturahim, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. At-Tabarani dan Ibn Hibban dalam sahihnya meriwayatkan hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu an, katanya, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku tentang sesuatu perangai yang baik. Baginda mewasiatkan kepadaku agar jangan memandang kepada orang yang ada di atasku, melainkan harus memandang kepada orang yang berada di bawahku dengan kecintaan kepada orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Allahu Akbar. Riwayat Abu Dzar kata, Nabi suruh tengok orang hak bawah. Gaul dengan orang miskin. Supaya apa? Supaya kita mudah bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau tengok ke orang atas, tak cukup sama kita. Orang atas naik kereta, kita duk tengok orang atas.
Tengok orang bawah. Akan membuatkan kita lebih bersyukur pada Allah Ta'ala. Nah, kita pakai kereta protong lah. Tengok orang susah. Motosikal je. Basikal je. Nah, kita Alhamdulillah tegak kereta. Nah, maknanya. Tengok orang bawah. Dengan kecintaan kepada orang miskin dan dekat dengan mereka. Lepas tu kita yang ada keluar zakat tu, fakir miskin. Ingat tu. Allahu Akbar. Baginda mewasiatkan kepadaku agar menyambung silaturahim. Tali silaturahim. Baginda mewasiat kepadaku agar jangan takut pada calaan para pencela kerana Allah Ta'ala. Dalam bawa Islam ni jangan takut celaan orang mencela. Mengajar hak agama ni, khabar betul-betul tentang halal dan haram. Jangan takut celaan orang yang mencela. Halal dan haram ni penting, kita kena tahu. Arak, judi semua sekali ni benda yang haram. Yang mesti kita cuba sedaya upaya. Memang kita kena tinggal, wajib. Ni musim boykot barang-barang ni. Bila kita tengok rupanya dalam negara kita ni terlalu banyak barang-barang daripada Israel ataupun penyokong-penyokong Israel. Terlalu banyak. Dan nak buat jadi darah daging kita dah, nak buat mana. Jadi kita kena muhasabah lah, buang mana-mana yang boleh kita buang. Kalau kita tinggal, kebulu dok kita. Dok ke bulu. Okey. Kena tinggal. Contohnya McDonald, Kentucky. Kena boykot. Kita pun boykot. Sebab apa? Dok makan Kentucky pun dok mati, dok ke bulu. Makan mi goreng, makan tu je. Hari-hari tak ada masalah. Barat-barat mari ni semua nak merosakkan tubuh badan orang Islam. Makanan segera dan seumpamanya. Jadi kita kena muhasabah. Ada hikmatnya berlaku perkara-perkara sebegini. Supaya kita muhasabah diri, tengok tentang pemakanan kita. Jadi kita tengok Allah banyaknya lah senarainya pening. Pening kita. Jadi kita jagalah insya-Allah. Kalau nak makan pun hidup kedai-kedai warung kita ni. Tak payah gilah Kentucky McDonald ni. Dengan anu ni banyak kedai-kedai makan dan viral macam-macam. Pening. Tapi makan pun kena jagalah. Bagi orang yang cimani, darah tinggi tu, dah sampai nak tetel-tetel lah kedai-kedai sedap-sedap tu. Lepas tu kita berani kita sebut benda-benda yang halal dan haram ni. Jangan takut celaan orang mencela. Baginda mewasiatkan kepadaku agar mengatakan kebenaran walaupun terasa pahit. Abu Zar sebut, baginda wasiat pada Abu Zar, cakap benar walaupun pahit akibat dia. Lepas tu kita nak selamat masyarakat ni, kita ajak kepada perjuangan Islam. Jangan takut. Kita cakap benar. Baginda juga mewasiatkan kepadaku agar memperbanyakkan bacaan la haula wala quwata illa billah. Kerana ia termasuk pusaka syurga. Ini zikir yang membawa kelebihan yang begitu banyak. Kalau kita bukalah kitab Al-Azkar Imam Nawawi, Allah banyaknya doa-doa wirid zikir. Ikut kita nak pilih. Kalau wajib dah, duduk mana, dak kerja mana kita,
Nah, itu atas kita lah. Amalan kita. Macam Imam Ghazali buat zikir harian tu. Itu pun kita dak nak buat. Nah, padahal ya mudah je. Hari Jumaat ya Allah, hari Sabtu la ilaha illallah. Hari Ahad ya Hayyu ya Qayyum. Hari Isnin la haula wala quwata illa billah. Hari Selasa Allahumma salli ala Muhammad. Hari Rabu astaghfirullahal azim. Hari Khamis subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu pun payah. Tapi kalau kita ada benda tekan-tekan tu. Nah, kalau kita beramal betul je. 1,000, sedar-sedar 1,000. Oh, banyak. Nah, tapi atas kita lah. Ya. Ni amalan-amalan. Dalam wasiat kepada Abu Zar, Nabi suruh apa? Baca la haula wala quwata illa billah. Imam Ghazali letak hari Isnin. Nah, Al-Bukhari dan Muslim serta para perawi lainnya meriwayatkan hadis dari Sayyidatina Muaimunah bahawa radhiyallahu anha bahawa ia memerdekakan ibunya tanpa meminta izin terlebih dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada suatu hari ketika ia berada di samping Rasulullah, ia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah memerdekakan ibu saya." Baginda bersabda, "Jika engkau memberikannya kepada bapa saudaramu, lebih besarlah pahalanya bagimu." Ini pahala menyambung silaturahim, memerdekakan hamba. Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan bahawa seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Saya telah melakukan dosa besar ya Rasulullah. Apakah taubat saya akan diterima?" Lalu Nabi tanya dia, "Apakah engkau masih mempunyai ibu?" Dia kata, "Tidak." "Apakah engkau mempunyai mak saudara?" "Ya." "Berbuat baiklah kepadanya." Itu antara taubat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni berbuat baik kepada mak saudara kita. Ibu tak ada dah. Buat baik kepada mak saudara. Yang ni Rasulullah nak sebut besarnya pahala menyambung silaturahim. Antara taubat ya, ialah buat baik pada wari-wari. Al-Bukhari dan lain-lain meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beruntung. Al-wasi itu bukanlah orang yang mendapat ganjaran, akan tetapi yang beruntung adalah ketika engkau memutuskan tali silaturahim lalu menyambungkannya kembali. Al-wasi, yakni orang yang menyambung, yang mendapat kelebihan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. At-Tirmizi meriwayatkan hadis hasan. "Janganlah kamu menjadi orang yang tidak berpendirian. Kamu mengatakan, jika manusia berbuat baik, kami akan berbuat baik. Jika mereka berbuat zalim, kami pun akan berbuat zalim." Nabi larang cakap gini. "Akan tetapi jalan diri kamu sendiri. Jika manusia berbuat baik, berbuat baiklah kamu. Akan tetapi jika mereka berbuat jahat, kamu jangan berbuat jahat." Itu baru betul. Dah, bila mu buat jahat, aku buat jahat aku. Dah. Jangan buat jahat. Kita tak boleh buat zalim. Zalim ni benda yang dilarang oleh Allah Taala. Allah Taala Maha Adil. Dia tak zalim. Allah Taala sebut, "Inni ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim atas diriku. Zalim.
Kalau orang kata Allah zalim, itu orang celaka dengan Allah Ta'ala, biadab. Allah Ta'ala tak zalim, diri kamu yang zalim. Maka kamu kena bertaubat. Muslim meriwayatkan bahawa seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya mempunyai kerabat yang saya sambung tali silaturahim dengan mereka, tetapi mereka memutuskannya. Saya berbuat baik kepada mereka, tapi mereka membalasnya dengan perbuatan jahat. Saya berlembut kepada mereka, tapi mereka berbuat kasar kepada saya." Baginda bersabda, "Jika keadaanmu seperti yang kamu ucapkan, seakan-akan kamu melekatkan abu panah pada mereka. Selama kamu seperti itu, maka abu panah itu tetap melekat pada mereka." Sebab itulah orang yang memutuskan silaturahim, buat dak molek ni, dibalas dengan azab Allah Subhanahu wa taala. At-Tabarani, Ibnu Khuzaimah dan Sahih dan Al-Hakim meriwayatkan hadis sahih dengan memenuhi syarat Muslim. Hadis sahih memenuhi syarat Muslim. Ia dalam kitab hadis-hadis yang sahih. Martabat yang pertama Bukhari dan Muslim. Martabat yang kedua diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian martabat yang ketiga diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian riwayatkan martabat yang keempat mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Yang kelima mengikut syarat Bukhari. Yang keenam hadis sahih mengikut syarat Muslim. Kemudian yang ketujuh mengikut yang disahihkan oleh imam-imam. Ini memenuhi syarat Muslim. Martabat yang keenam. Maknanya hadis sahih tapi martabat dia. Sedekah paling baik adalah yang diberikan kepada kaum kerabat yang menyembunyikan permusuhan dalam hatinya. Sedekah paling baik apa dia? Pada kaum kerabat. Sebab tu kita bila ada nak wis sedekah keluar zakat, tengok anak beranak kita dulu. Sebab ia akan menyambung silaturahim. Tengok kaum kerabat dulu. Kalau ada, siapa dia? Tengok. Adik-beradik, anak saudara, sepupu sepapa, tengok. Belah pak saudara ke apa, tengok. Kelebihan yang begitu banyak. Inilah penjelasan daripada sabda baginda, engkau menyambungkan tali silaturahim dengan orang yang memutuskannya darimu. Anak-anak tak tegur kita pergi tegur. Kita pergi sambung. Dia tak mari mau kita. Dah molek, mula mari aku dah mari kau ada. Dia tak mari, kita pergi mari. Kita menyambung. Al-Bazzar, At-Tabarani dan Al-Hakim meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang menyebabkan seseorang dihisap oleh Allah Ta'ala dengan penghisapan yang ringan dan memasukkannya ke dalam syurga dengan rahmatnya. Apa 3 perkara itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Engkau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Engkau menyambungkan tali silaturahim kepada orang yang memutuskan darimu, dan engkau memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Jika engkau melaksanakan itu, engkau masuk syurga. Allahu Akbar. Jangan tengok orang wiki kita baru kita nak wiki orang. Ataupun orang yang tak sambung, kita pun elok je. Kita sebagai orang yang menyambung, itu kita merupakan sifat ahli syurga. Allahu Akbar. Kita nak ni menjadi orang yang baik.
macam usaha daripada jawatankuasa masjid lah. Tak, tengok masyarakat susah. Tak, ada dalam gambar kan. Pergi ziarah ni ada kematian, pergi ada tu. Itu bagus lah. Tak, jawatankuasa masjid hebat. Bukan dia urus masjid je lah. Ini masyarakat ada sekali. Ini merupakan di antara amalan-amalan murni. Yang mesti contoh kepada masyarakat. Ya, kita sebagai penghubung yang baik. Sebab itulah kelebihan menyambung silaturahim ini penting dalam hidup kita. Ahmad meriwayatkan hadis melalui dua sanad. Salah satunya diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah dari Uqbah bin Amir, katanya, saya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berpegang tangannya. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, tahukanlah kepada saya amalan-amalan yang utama. Baginda bersabda, Uqbah, sambungkanlah silaturahim dengan orang yang memutuskannya darimu. Bersedekahlah kepada orang yang mengharamkan dirinya bersedekah kepadamu, dan maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Ini kelebihan ya, menyambung silaturahim, bersedekah, dan juga memaafkan orang yang berbuat jahat pada kita. Pemaaf kita. Jangan kita berdendam sampai mati. 7 keturunan jangan maaf. Jangan kita pesam gitu. Kalau kita nak mati, hubung belaka supaya memaafkan. Mudah lah ni kan, WhatsApp apa semua sekali lah. Beritahulah, moga kita sakit ni. Doa, kemudian maaf. Buat begitu. InsyaAllah kita dapat kelebihan. Al-Hakim menambah, ingatlah barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, hendaklah yang menyambung silaturahim. Dari At-Tabarani diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan yang paling besar adalah engkau menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskannya darimu, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan memaafkan orang yang mencela-mu. Ini sifat yang mulia. Sama je dengan hadis yang tadi. Al-Bazzar meriwayatkan hadis demikian, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang akan ditinggikan beberapa darjat oleh Allah Ta'ala? Maukah aku kabarkan kepadamu sesuatu yang dengannya Allah mengukuhkan barisan dan meninggikan darjat? Dalam riwayat At-Tabarani, tentu ya Rasulullah, jawab para sahabat, engkau bersikap lembut kepada orang yang berlaku kasar kepadamu, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan menyambungkan tali silaturahim dengan orang yang memutuskan darimu. Ini semua ke arah pengamalan hablu minan nas yang hebat, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya kepada kita bab silaturahim dan kitab Mukasyafati Qulub ini. InsyaAllah pada tahun depan kita masuk pada bab yang lain, itulah hak-hak suami, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ni memberi manfaat kepada kita bersama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.